Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang masih lagi memberikan ruang, kekuatan dan kesihatan, kelapangan masa untuk terus hadir dalam majlis yang penuh kebaikan ini, dan kita mengharapkan agar Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat, dan Allah mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga seperti mana yang Rasulullah sabdakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan sudah tentu ya, janji Allah itu betul, dan sudah tentu ilmu itu adalah ilmu terutamanya fardu ain yang kita tekankan dalam pendidikan kita, ialah penekanan akidah, kerana akidah ini yang akan menentukan syurga kita ataupun neraka kita. Ya, akidah yang betul adalah akidah yang mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena terangkan benda ni dengan betul. Kerana apa? Kerana Rasulullah sahaja yang memahami apa yang Allah nak. Rasulullah sahaja yang menerima wahyu dari Allah, dan Rasulullah yang tahu bagaimana beriman kepada Allah seperti mana yang Allah arahkan. Oleh kerana itu firman Allah dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu wahai Muhammad beriman, sesungguhnya mereka akan mendapat petunjuk. Jadi iman ini perlu clear, perlu jelas. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah tidak faham arti keimanan kepada Allah, tidak faham beriman dengan hari akhirat, tidak faham beriman dengan Rasul, beriman kepada Rasul, na'udzubillah min dzalik. Kerana ia adalah satu usul yang amat penting yang menentukan syurga neraka. Kita tak tahu, sayang. Ya, kita tak tahu dengan sebenar-benarnya. Okay? Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, istiqamah dalam siri menuntut ilmu, dan carilah, tuntutlah ilmu dengan guru-guru yang berpegang Quran dan sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Itu kaedah dia. Di zaman fitnah ini, menuntut ilmu dengan guru-guru yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 generasi yang terbaik. Ya, jangan tinggal kalimah yang terakhir. Kefahaman 3 generasi yang terbaik. Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi ada, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kemudian zaman yang berikutnya yakni tabi'in, kemudian zaman yang berikutnya tabi'in. 3 generasi yang dikatakan salafus salih, generasi salaf yang menjadi contoh kepada kita, menjadi pegangan kita, dan penafsiran Al-Quran dan Ahadis ya, tidak akan sesat selagi kita berpandukan 3 generasi yang terpilih ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita contoh yang terbaik ini sebagai contoh untuk kita berada di muka bumi, untuk kita beramal, dan seterusnya kita berpegang teguh dengan manhaj yang lurus ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lihat balik ayat yang pada dalam surah Al-Mutaffifin, yang masih lagi kita membicarakan bagaimana kitab As-Sijjin. Saya bacakan ayat ini dahulu, lepas tu kita akan tambah sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang ke-7. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin
الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Sekali-kali jangan curang, kerana sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan di dalam sijin. Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang tertulis. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Baik, pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan tentang As-Sijjin, ya, kitab yang ditulis yang kita telah terangkan secara terperinci bagaimana kitab yang dikata kitab Sijjin, kitab orang yang jahat ini, pada hari pertama setelah roh dicabut nyawanya, malaikat yang ada kiri dan kanan menunggu untuk menyambut roh itu, dan kita dah cerita bagaimana kedudukan malaikat yang berada kiri dan kanannya. Ya, dalam keadaan buruk, mukanya hitam dan bengis dengan berbau busuk, dan kain kafannya pun berbau busuk. Hadis itu telah diterangkan. Kita telah terangkan pada pelajaran yang lepas. Ya, hadis yang sahih ini yang diriwayatkan oleh Bara Ibn Azib. Maka pertama sekali kita beriman dalam situasi yang begitu. Kita takut kerana apa? Takut kita yang kena. Itu yang paling kita takut. Maka roh itu dimasukkan dan dibungkuskan di dalam kain kafan, yang mana kain kafan di sisi para malaikat kita tak dapat nak gambarkan, tetapi hadis menceritakan. Lalu malaikat ini membawa ke atas langit, kerana semua roh-roh manusia yang mati akan dipersembahkan di depan Allah dahulu. Dipersembahkan di depan Allah, maka kalau roh itu melepasi langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, maka tanda roh itu adalah roh yang bertuah ataupun roh yang beruntung. Kerana kita akan sampai pada ayat yang disebutkan roh-roh dalam kitab yang lain itu. Maka kitab roh orang yang tidak melepasi, maka dikatakan irji', pulangkan dia ke bumi. Ya, dah kita terangkan bagaimana Allah menceritakan mustahil mereka itu akan masuk syurga. Ya, mustahil sama sekali mereka itu akan masuk syurga. Diberikan misal seperti unta nak masuk ke dalam lubang jarum, memang tak akan masuk. Begitulah kedudukan mereka, tidak akan masuk syurga. Ya, ini kedudukan orang kafir. Kalau yang tidak akan masuk syurga ini adalah kategori orang kafir dan orang munafik. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, mungkin kita terlepas dalam bab ini, kita mudah-mudahan kita mati dalam keadaan orang yang beriman. Tetapi masalahnya
orang munafik termasuk dikategorikan dalam orang kafir. Ya, dalam kisah perjalanan kita di mahsyar nanti, dia berkaitan dengan golongan munafik ini. Okey, ala kulli hal. Maka apabila diarahkan pulang ke bumi, maka roh itu pun dipulangkan ke bumi. Ya, dipulangkan ke bumi, maka lalu ditanyakan 3 soalan yang kita katakan dalam siri pendidikan masyhur di tanah Arab, usul salasa. Usul salasa, 3 soalan yang mana soalan di dalam kubur dah bocor kepada kita. Ya, soalan di dalam kubur dah bocor kepada kita. Kalaulah soalan SPM ke bocor, ke main excited kita, ya, memang boleh jawab, boleh skor punya. Tetapi sekarang soalan ini dah bocor, start lama dah bocor. Tetapi bolehkah kita menjawab? Itu persoalannya. Bolehkah kita menjawab? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, selagi nafas kita masih ada, kita mampu untuk menjawab dengan syarat kita kena banyak, ya, beristighfar, banyak merujuk kepada Allah, banyak kembali kepada Allah, kembali mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya golongan ini sahaja yang mampu menjawab. Kerana soalan yang 3 ini adalah soalan yang besar. Bukan soalan yang calang, yang dianggap mudah. Memang mudah pada sebutan, tetapi sukar sebenarnya. Bayangkan kalau kita di muka bumi ini, masalah beriman kepada Allah itu pun dah menjadi berpecah kepada 73 golongan. Dengan jawapan masing-masing. Sedangkan kita diajar cara beriman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut bagaimana Allah wahyukan. Itu caranya. Dan hanya orang yang mengikut cara Rasulullah mampu menjawab. Percayalah. Kerana persoalan ini adalah soalan besar. Bukan soalan main-mainan. Kerana kalimah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, ya, kalimah yang terakhir disebut la ilaha illallah, maka dia di kalangan ahli syurga. Ini merupakan satu perkara yang kita harap. Ya, bukan senang. Bila saya kena sakit, yang saya katakan, benda yang kita istiqamah, amalan yang kita istiqamah pun boleh terlepas. Ini kan pula dalam sakratul maut, kemuncak segala sakit. Kemuncak sakit ialah sakratul maut. Maka belum tentu kita boleh jawab. Boleh menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Ustaz, tengok dalam filem mudahnya. Filem, ya, siap mengucap lagi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amboi, macam masuk Islam. Sedangkan kalimah yang dituntut la ilaha illallah. Okey, tak apa. Tapi nak menceritakan, ianya sukar sama sekali. Walaupun kita dah mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan banyaknya, bertahlil dengan banyaknya, tetapi kalau kita ada unsur syirik, ada unsur-unsur yang berkaitan dengan khurafat, maka jangan harap kalimah la ilaha illallah boleh disebut. Kenapa? Perkara-perkara itu berkaitan dengan ketauhidan kepada Allah. Ya, bila kita melakukan syirik, kita telah merosakkan tauhid kita. Maka ianya berbahaya, yang menyebabkan kita tidak mampu menjawabnya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu, ya, apabila roh-roh ini, ya, diletakkan, dikembalikan ke bumi. Dalam hadis itu menceritakan dikembalikan kepada orang itu. Macam mana tu? Ya, dikembalikan kepada kita. Hidup. Hidup balik ke? Oleh kerana itu jangan pakai akal. Bila masuk dalam alam roh, jangan pakai akal. Dia dah bukan kehidupan biasa. Masuk macam mana pun dia dah tak memfungsikan diri kita. Ya, dia tak akan membuat apa-apa pada diri kita. Dia tidak berfungsi dah. Melainkan roh itu yang diambil kira. Maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir, maka ditanyakan 3 soalan yang disebutkan usul salasa, ya, usul asas kepada 3 perkara, yakni man rabbuka. Simple, siapa Tuhan kamu? Kita nampak boleh jawab. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tauhid kita tidak jelas, takkan mampu untuk menjawab. Maka ditanyakan kepadanya man rabbuka,
Lalu dia mengatakan, la adri. Begitu hadis mengatakan. Aku tak tahu. Lalu dihentakkan dengan pukulan, penukul dari besi api neraka. Tenggelam roh tu. Ya. Kita tak dapat nak gambarkan disebabkan kita berada di alam lain. Subhanallah, saya agak tertarik dalam bab ini apabila kita nak membicara alam roh, kita bicara cara kehidupan kita di dunia. Wasak kita. Bayangkan, bukan kita nak mempertikaikan, tetapi setengah orang menganggapkan, ya, bila disebabkan salah faham hadis dan juga salah artikan kehidupan alam roh dengan alam kita. Yang dikatakan malaikat tidak akan datang selepas, ya, orang semua tinggalkan atau 7 langkah tinggalkan tanah tu, tanah perkuburan, maka malaikat baru datang. Siapa kata begitu? Ini kesilapan. Mulalah dia buat acara, letakkan pondok, letakkan seorang baca Quran, tunggu selama 40 hari. Dia jadi macam itu. Kerana dia cuba nak memikirkan alam malaikat, alam roh tu macam alam dia. Na'udzubillah. Sedangkan Rasulullah SAW selepas mengebumikan, ya, dikebumikan salah seorang sahabat, di waktu tengah ke bumi itu dia mengatakan, istaghfiru li akhikum, ya, wad'uhu tsabat. Mohon doa kepada Allah, ampunkan dosa dia dan tetapkan dia. Kenapa? Al-an, sekarang ni dia disoal. Sekarang Rasulullah berada di atas tanah kubur tu, dia disoal. Belum lagi melangkah, dia disoal. Oleh kerana tu, saya ingatkan sangat-sangat bahawa persoalan alam ruh, alam kubur, alam ghaib sana jangan disamakan alam bumi. Dia memerlukan hadis yang kuat dan kefahaman 3 generasi yang terbaik. Tu je. Kalau kita mula main orang dalam kubur ni alim, maka dia mulalah dia doa dia pernah mustajab, kita berdoa pada dia. Habis. Ya, kita terjebak dalam masalah syirik. Clear syirik. Berdoa kepada orang yang dah mati. Mereka dah terpisah. 100% terpisah. Jangan sangka dia datang masyarakat kita, roh akan balik pada tiap-tiap akhir Ramadan ataupun Syawal, ya. Pernah dengar tak? Dia balik. Rejab. Saya pernah dengar dia akan balik pada akhir Ramadan ataupun Syawal. Tak tahu kenapa, nak makan lemang ke apa roh tu. Kenapa? Dari mana datang tu? Ni dia persoalan ghaib. Dia masuk dengan begitu dahsyat. Na'udzubillah. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membicarakan persoalan begini, berhenti di atas dalil. Jangan guna akal nak masuk. Kalau guna akal, dia akan lari, maka akal kita bermasalah. Kerana kita tak mampu untuk membicarakan persoalan ghaib. Persoalan dalam tubuh badan kita pun kita tak mampu nak bicara. Apa enzim yang keluar dalam perut badan kita, apa yang berlaku pada perut kita, semua kita tak tahu. Tiba-tiba sakit je. Ya. Tiba-tiba nak bicara yang lebih jauh lagi. Okey. Baik. Jadi dalam ayat ini, dalam hadis menceritakan soalan yang pertama ialah man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka orang yang berdosa ataupun orang kafir, dia tidak mampu menjawab, melainkan mengatakan la adri, aku tak tahu, lalu dihentakkan dengan besi penukul dari neraka. Satu seksaan di alam roh. Oleh kerana itu kita diarahkan minta perlindungan azab kubur. Itu mukaddimah dah kena azab. Kemudian dikeluarkan balik dan ditanyakan. Dalam riwayat mengatakan, madinuka, apa agama kamu? Lalu dia mengatakan, la adri, aku tak tahu. Lalu dihentakkan kali kedua. Lalu dikeluarkan balik. Maka soalan yang ketiga, man hadzal rajul, dalam satu riwayat atau dikatakan man nabiyuka, siapakah nabi kamu? Atau digambarkan, ya, Rasulullah dikatakan man hadzal rajul, siapakah dia? Lalu dia mengatakan aku tak tahu. Ya, lalu dipukul, dihentak sampai ke dalam bumi. Okey. Jadi ini adalah gambaran yang diceritakan.
Ya, bukan maksudnya dia dilontarkan ke bumi bagi pandangan agama ataupun fahaman orang-orang yang lain tu dia jadi hantu, jadi itu semua cerita kartun. Mukaddimah kita bab-bab hantu kartun. Okey, supaya kita tak ada perasaan takut. Irfan ada takut tak? Alhamdulillah. Okey. Baik. Jadi dalam bab yang begini perlu kikis dalam minda anak-anak kita. Hantu tidak ada. Disebabkan hantu itulah anak-anak kita pun takut nak pergi kubur. Malam-malam lagi takut. Siang pun takut, malam takut. Habis rosak akidah kita, syirik. Ya, disebabkan bab hantu saja. Oleh kerana tu jangan tanam dalam jiwa anak-anak kita, jiwa kita perasaan takut pada makhluk yang tak ada ni, hantu. Okey. Baik, jadi itu dia kedudukan roh itu. Maka kita sambung balik ayat ni yang menceritakan kenapakah mereka ini dimasukkan ke dalam kitab Sijjin, ya, kerana Allah ceritakan kemudian pada ayat yang berikutnya, wailun yawma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Okey. Di antara sebab yang menyebabkan mereka menjadi kafir, menjadi ingkar kepada Allah adalah mendustakan. Mereka mendustakan hari akhirat, ya. Mereka mendustakan hari akhirat. Kalau ikut kita lihat ayat yang berikutnya itu, ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Okey. Ini dia. Hari akhirat merupakan satu perkara yang wajib diimani mengikut cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis. Kerana apa kita melihat setengah-setengah tok guru ataupun ustaz-ustaz membicarakan hari akhirat bercanggah dengan dalil-dalil, bercanggah 100%, ya, dengan dalil-dalil, bahkan tidak ada nas. Mereka menggunakan akal mereka, seperti golongan-golongan sufi yang mengatakan tok guru mereka akan berada di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan fitnah, merupakan penipuan. Bagaimana dia boleh mengetahui alam ghaib nun di sana jika tanpa dalil? Dia tak mampu untuk membawakan dalil kerana tak ada. Tetapi mereka menggunakan kalimah-kalimah ini supaya orang-orang yang jahil dapat mengikut mereka. Ya, itu tujuan mereka. Ya, supaya orang-orang awam, orang-orang yang tidak ada ilmu dapat mengikut mereka, yang menjadikan mereka fanatik kepada tok guru tu. Nauzubillah min zalik. Syarr. Ya. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan, kita ingatkan kembali bahawa setiap perbicaraan alam-alam ghaib mesti ada dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Tak boleh lari. Kalau tidak, semua akan membicarakan alam ghaib, ya, dalam keadaan yang cukup menghairankan. Memang kita takkan dengar, ya, daripada hadis-hadis, takkan jumpa. Okey. Kemudian dalam bab tidak mempercayai alam akhirat ataupun hari kemudian ini, ia merupakan asas bagi akidah kita yang menyebabkan kita takut nak buat yang tak baik dan suka nak buat yang baik. Itu pasal orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, dia akan buat apa yang dia suka. Ya, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, dia akan langgar banyak amalan-amalan yang diarahkan untuk dilakukan. Oleh kerana itu Rasulullah dalam siri mewasiatkan, menasihatkan kepada umatnya, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ucapan dia begitu, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka falyakul khairan awil yasmut, berkatalah baik ataupun diam sahaja. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Rasulullah ulangkan kerana hari akhirat ini adalah hari yang benar, hari yang akan menentukan kita di kalangan ahli syurga ataupun neraka. Tuan-tuan dan perempuan, masa hidup inilah yang akan membezakan. Dah di akhirat nanti kita tak dapat nak buat apa-apa, kerana amalan kita yang akan meletakkan kita sama ada ahli jannah atau ahli nar, ahli syurga ataupun ahli neraka. Baik.
Kemudian kalimah yang Allah berikan, kalimah wailul. Ya, kalimah ini adalah satu kalimah yang diucapkan sebagai satu celaan perbuatan itu. Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai, Rasulullah mengatakan, bersabda, wailul lilladzi yuhaddits fayakdzibu liyadhikan nas wailul lahu. Celakalah orang yang suka berbicara hingga ia berdusta agar orang lain tertawa. Celakalah ia. Ini di antara perkara yang Rasulullah mencelakakan dengan menggunakan kalimah wail. Ya, wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin. Okey, kalimah wail ini adalah celaka yang berat, satu kalimah yang dihukumkan kepada orang yang melakukan perkara yang tak baik. Oleh kerana tu dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, celakalah orang yang suka berbicara hingga berdusta supaya orang lain ketawa. Ini prank ni, ya, perbuatan apa ya kita nak sebut, seluruh cara yang tak betul ni semata-mata nak menggelakkan orang, mengetawakan orang. Itu pasal kadang-kadang kita tengok dalam apa dia TikTok, ya, yang simple-simple tu, dia buat benda-benda yang begini. Sebenarnya na'udzubillah lah, kita cuba elakkan, tapi dah tertengok tu nak buat macam mana ustaz nak tahu kan. Okey, ala kulli hal, tapi kita mengatakan perbuatan orang yang berbuat itu berdosa. Dia berseluruh dengan cara yang begitu, apatah lagi dia mengaibkan orang tu, berdosa. Ya, untuk orang ketawa. Oleh kerana tu kita dalam siri nak berseluruh pun kena ada adabnya. Bukan main seluruh, ya, ada unsur penipuan, berdosa. Dan Rasulullah meletakkan kalimah wail, celakalah. Okey. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak beriman dengan hari akhirat, maka dikategorikan orang-orang yang celaka. Na'udzubillah. Oleh kerana itu kita kena bicara diri kita, ya, apabila kita bersendirian, ya, kita teringat dosa, apakah tindakan kita? Bila kita tengok dosa, apakah tindakan kita? Bila kita teringat dosa, bagaimana keadaan kita? Semua itu diambil kira. Tuan-tuan dan perempuan, jangan kita sangka tak diambil kira. Diambil kira. Ya, apabila Rasulullah mengingatkan kepada kita, taubat itu nadim, ya, ataupun perasaan sedih itu, ya, rasa bersalah, itu dah dikategorikan taubat sebenarnya. Tetapi ditambahkan dengan istighfar, ditambahkan, dia menjadikan tingkatan-tingkatan. Ya, hanya sekadar menyesal, ya, itu sudah dikategorikan sebagai taubat. Jadi dalam masalah iman juga, kalau kita mendengar neraka ada perasaan takut, dikategorikan ada iman pada diri kita. Ya, ianya penting. Bukan penting bagaimana dia membezakan antara munafik ataupun tidak. Orang munafik, dia duduk ramai-ramai, di sana dia ada iman. Ya, iman dia sampai ke muncak dia lah. Ya, kalau kita nak tengok kedudukan orang munafik, kalau jangan tengok orang, tengok diri kita, bagaimana amalan kita di depan orang ramai. Misalnya ada Maulud Nabi misalnya, kita menonjol, amboi. Tapi bila duduk rumah nak berselawat, satu pun payah. Ya, duduk rumah nak solat, nak istighfar pun payah. Itu ada masalah. Ya. Kita nak buat amalan mesti nampak pada orang, tapi bila seorang-seorang, ya, kita tak bergerak langsung, maksudnya tak aktif untuk melakukan amalan. Di sana ada masalah keimanan kita. Takut dikategorikan dengan sifat munafik. Na'udzubillah. Oleh kerana tu gadget-gadget ni berbahaya sebenarnya. Bagaimana keimanan kita? Allah saja yang tahu kita. Apa yang kita tengok, apa yang kita tak tengok, apa yang kita buat, apa yang kita tak buat. Ya, subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Minta lindung, ya, kenapa itu perkara yang amat penting untuk membezakan kita dengan orang munafik. Ya, orang kafir dah lain cerita, orang munafik. Kerana orang munafik dia tidak akan beramal seorang-seorang dia. Takkan sama sekali. La yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingati Allah melainkan sikit je. Depan orang ramai dia ingat Allah. Belakang orang ramai dia takkan ingat Allah. Okey, baik. Kemudian Allah mengatakan,
wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Yang dimaksudkan melampaui batas adalah dalam perbuatannya, yakni mengerjakan perkara yang diharamkan. Okey, kita telah bicarakan orang yang tak beriman dengan hari akhirat, dia tidak akan percaya kewujudan hari akhirat. Azab neraka dia tak percaya. Oleh kerana tu kita menyaksikan orang-orang kafir, dia buat apa yang dia nak. Dia buat berbagai-bagai perbuatan. Yang mana haram ke halal di sisi kita, dia buat. Bahkan haram di sisi dia pun buat. Ya. Oleh kerana tu kedudukan orang yang beriman dengan orang kafir, langit dengan bumi. Dan di sini ayat mengingatkan. Kerana apa? Orang-orang kafir dia sentiasa akan membuat kejahatan. Perbuatan yang tidak syar'i, kerana bagi mereka tidak ada hari akhirat pembalasan. Ya, mereka nak makan riba, mereka nak makan rasuah, tetapi kita orang yang beriman tidak begitu. Oleh kerana itu kedudukan orang yang beriman sebenarnya kuat, hebat. Tetapi bila kita dah terikut dengan perangai orang-orang kafir, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah mengatakan, إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Okey. Ini adalah perkataan yang diucapkan oleh golongan-golongan kafir Quraisy, ya, yang mana mereka mengetahui bahawa syair, mereka mengetahui bahawa Al-Quran itu adalah kalimah yang agung, yang mana dimasukkan dalam siri pertandingan kalah semua syair-syair Arab. Ya, waktu itu hanya letak surah Inna A'tainakal Kautsar sahaja. Dan mereka tahu kedudukan surah Al-Quran ini bukan ciptaan manusia dan bukan ciptaan Muhammad, kerana Rasulullah tidak reti menulis. Bagaimana nak menulis Al-Quran? Oleh kerana tu hikmah kepada yang kita kena faham, nampak Rasulullah lemah daripada penulisan. Dia tidak boleh menulis, tetapi itulah mukjizat, ya, khas untuk Rasulullah. Adapun kita kalau tak reti menulis, ada masalah. Ya, tak reti membaca, ada masalah. Tetapi Rasulullah tidak, merupakan darajat, kerana zaman itu adalah zaman ahli syair dan Rasulullah memikul Al-Quran itu yang mengatasi syair-syair Arab. Okey. Tetapi orang-orang kafir Quraisy mengatakan itu adalah asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng. Masalahnya dia katakan cerita-cerita dongeng. Cerita-cerita dongeng ni berarti cerita-cerita tak logik. Cerita hanya sekadar syok-syok dengar aja. Macam kita cerita dongeng, cerita apa? Ya, Malaysia. Cerita kita, cerita dongeng. Tak ada cerita dongeng. Ya. Pak Pandai, Mak Andai, Sang Kelebai. Tu. Sang Kancil, Upin Ipin. Upin Ipin cerita kartun. Okey. Baik. Ala kulli hal, di sana ada cerita Israiliyat. Israiliyat pun terbahagi kepada dua, dongengan dan cerita betul. Okey. Tetapi ini dia terus kata cerita dongeng. Ya, ini satu penghinaan pada Al-Quran. Oleh kerana itu orang-orang kafir dia akan menentang Al-Quran bila dia tidak mengenali Al-Quran dengan betul. Dan orang Islam pun terikut-ikut dengan rentak orang kafir apabila dia tidak membaca Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran, bahkan dia hina Al-Quran dengan berbagai ataupun dengan kategori-kategori tertentu. Misalnya mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, digunakan di waktu kepentingan sesuatu. Ini di antara perbuatan-perbuatan orang-orang yang mengaku dirinya Islam dan ditafsirkan mengikut akal. Ya, ini semua berlaku pada zaman sekarang. Ya, zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik. Okey, ala kulli hal. Tetapi bagi mereka yang Allah katakan di sini, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Okey, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, lalu mereka mengatakan ini adalah cerita dongeng-dongeng orang dahulu.
ahli kitab, orang Yahudi orang kafir Quraisy mengatakan Rasulullah sewaktu dia pergi ke berniaga di Syam, dia bertemu dengan padri, ya, lalu dia ambil ilmu dari padri itu, ya, rahib, yang dikatakan rahib tu. Bagaimana seorang budak yang kecil pergi ambil daripada seorang yang besar, terus mencatatkan Al-Quran dengan begitu banyak. Jadi cerita-cerita itulah yang diberikan, dan sehingga kan mereka mengatakan Muhammad tidak membawa melainkan sihir belaka. Itulah ujian yang Rasulullah hadapi. Kalimah-kalimah yang dikutuk kepada Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah ahli sihir, ya, berbagai-bagai, disebabkan hanya Al-Quran. Dan kita kena faham bahawa Al-Quran itu adalah ikatan kita dengan Allah. Al-Quran itu akan menentukan di mana kedudukan kita juga di syurga. Al-Quran ini juga yang akan membantu kita pada menjawab soalan dalam kubur tu nanti. Nanti kita sampai pada ayat yang berikutnya, kita akan terangkan. Apabila ahli Al-Quran yang rajin baca Quran, yang hafiz Al-Quran, yang sentiasa istiqamah dalam siri membacanya tiap-tiap hari, ya, apabila dia berada di akhirat, lalu diarahkan membaca Al-Quran seperti mana kamu membacanya di dunia, ya, kita akan diarahkan untuk membacanya seperti mana kita baca di dunia. Oleh kerana itu, baca dengan cantik, ya. Man la yataghanna fil Quran falaysa minna, kata Rasulullah. Siapa yang tidak melagukan Al-Quran bukan di kalangan kami. Oleh kerana itu, cantikkan bacaan. Walaupun suara kita tak sedap, kan, tak apa, baca. Okey? Maka di situ, apabila kita berhenti membaca, dikatakan kepadanya, irqi, naikkan bacaan kamu. Tuan-tuan dan perempuan, jangan biar kita tak khatam walaupun sekali. Ya, jangan biarkan. Lalu dikatakan irqi, naikkan bacaan kamu. Lalu kita pun baca. Baca-baca kita terhenti. Dikatakan irqi, naikkan lagi. Mana bacaan kamu? Maka dibaca. Maka dia terhenti. Maka dikatakan itulah tahap kamu di dalam syurga kamu. Berarti tingkatan kita dalam syurga dikaitkan dengan Al-Quran. Subhanallah. Jangan tinggal Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Ya. Ia adalah hubungan kita dengan Allah yang akan mengangkat darajat kita di dalam syurga ataupun tidak. Ibu ayah yang mendidik anak-anaknya membaca Al-Quran, bukan main lagu. Ya. Dia didik anak-anak dengan Al-Quran. Kalau boleh hafiz Al-Quran, busyra baginya, khabar gembira. Apa dia? Mak bapaknya akan dipakaikan mahkota, ya, mahkota dari yaqut ataupun apa, mahkota dari permata-permata yang mahal, yang mana dia bertanya, ya Allah, mana datang mahkota ini? Lalu dikatakan, ini disebabkan anak-anak kamu yang membaca Al-Quran yang kamu didik. Ini kelebihannya. Ya, tak kira lah hafiz ataupun baca Al-Quran. Itu pasal saya nasihat kepada kita yang ada anak-anak kecil, biar Fatihah tu datang dari mulut kita. Fatihah tu kita ajar, kerana ianya dibaca dalam solat sampai ketua, ya, kita akan dapat ganjaran pahala. Jangan bagi kat ustazah-ustazah, ustaz-ustaz tu dulu. Tak, kita baca. Waktu nak tidur tu baca. Bun, baca. Bismillah, kuat-kuat. Ya, penting bagi saya. Kita ada anak kecil dulu kan, kita tahu, ya, waktu 2 tahun dah hafal ayat kursi tu, terkejut kita. Dah hafal, disebabkan kita baca tiap-tiap malam sebelum tidur, baca, ya, baca sekali tu terbatuk, disambung, kita dengar dia, terus baca sampai habis. Itu baru 2 tahun. Berarti Fatihah kita baca, dia akan sambung. Penting biar dia hafal daripada mulut kita. Besar pahala. Lepas tu dia ajar cucu anak dia, kita dapat pahala. Ya, okey, baik. Kita lihat lagi dalam ayat ni. Allah berfirman lagi, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Okey. Dalam ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan,
Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerja telah menutupkan hati mereka. Yakni perkaranya bukanlah seperti dugaan mereka, dan bukan sebagaimana ucapan mereka bahawa Al-Quran ini hanyalah dongengan-dongengan orang yang dahulu. Yang benar Al-Quran adalah firman Allah dan wahyunya yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad. Yang menghalang hati mereka itu untuk beriman kepadanya adalah ar-rain. Apa dia? Karat dan kotoran yang menyelimut hati mereka kerana banyaknya dosa dan kesalahan. Okey. Kalla bal rana ala qulubihim. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa hati kita ini boleh dikotorkan, dikaratkan. Kalimah ini dikatakan karatkan. Hati kita Allah telah berikan cukup cantik. Apabila dalam hadis mengatakan anak Adam ini dilahirkan ala fitrah, di atas fitrah. Mak bapaknya yang akan meyahudikan atau memajusikan atau menasranikannya. Okey. Jadi fitrah itulah Islam. Itu pasal Rasulullah tak sebut alal Islam. Lepas tu, tetapi disebutkan ala fitrah, itulah Islam, dan mak bapak yang akan mencoraknya. Okey. Menunjukkan hati kita tu bersih. Kemudian, hati kita yang bersih ini, dia akan berlaku kekotoran dengan dosa-dosa. Bayangkan Hajarul Aswad yang asalnya Rasulullah mengatakan Hajarul Aswad turun ke muka bumi dari syurga putih melepak. Tetapi disebabkan dosa-dosa anak Adam, dia terus jadi Hajarul Aswad. Asalnya Abyadul Aswad. Ya, batu yang putih. Tetapi dosa anak Adam menyebabkan jadi Hajarul Aswad. Tak mana Hajarul Aswad tu pernah kita tengok? Ya, Abu Wais, tak mana Hajarul Aswad? Bulat tu ke? Ya. Okey, dia pasal zaman dah berubah. Pada satu ketika dahulu ia besar, tetapi akhirnya jadi serpihan yang kecil. Ada tujuh ketul aja dalam tu. Ya, diletakkan dalam bekas yang besar, yang putih daripada perak tu. Lepas tu dalam tu hitam kan? Dia biji-biji kecil aja. Dalam 7 biji kalau tak salah. Itu dia Hajarul Aswad. Ya, dah disebabkan peristiwa Hajarul Aswad ni berbagai-bagai, maka pecah tinggal kecil itu. Dosa-dosa anak Adam menghitamkan. Dah hitam tu, Hajarul Aswad boleh nak putih? Tak boleh. Subhanallah ya. Hajarul Aswad dia tak boleh nak direndam ke ambil, kecuali kalau cat lah. Maksudnya nak putihkan balik sebagaimana original tu tak boleh. Sebab apa? Dosa anak Adam. Dosa apa tu? Subhanallah. Hajarul Aswad ini dicium oleh orang-orang terdahulu. Dengan dosa syirik-syirik mereka tu mencium Hajarul Aswad. Yalah, waktu zaman sebelum Rasulullah diutuskan, mereka dalam keadaan musyrikin, tetapi mereka tawaf, mereka cium Hajarul Aswad, mereka buat haji, ya, buat umrah, buat korban, tetapi dalam keadaan syirik. Jadi ianya menjadi hitam. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, dosa yang paling berat yang akan menghitamkan hati kita, ya, adalah dosa syirik. Okey, kita lihat hadis Rasulullah SAW. Baginda bersabda, innal abda idza adnaba dhanban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba minha suqila qalbuhu wa in zada zadat fadzalika qaulullah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya apabila seorang hamba berbuat satu dosa, maka ada bintik hitam di dalam hatinya. Ya, satu bintik hitam. Asalnya hati kita putih, kain putih, tiba-tiba ada satu noktah hitam. Ya, noktah hitam. Okey. Kalau noktah hitam satu kat sini, comel lagi, tak lalat kan? Comel. Tak lalat comel lah satu. Macam Abu Wais tu comel dia. Ya. Tetapi bila dah tak lalat satu longgok kat muka sini, dia jadi hitam, tak comel. Tapi dosa satu tu tak comel dah. Maka dia akan menghitamkan hati kita. Yang menjadi masalah, kalau hitam itu dah menjadi seperti kerak, karat, itu lagi susah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, ini satu benda yang agak sukar kita nak mengelakkan, melainkan dengan istighfar sahaja. Kita ni di zaman kita lagi terbentang dosa-dosa. Terbentang dosa-dosa. Depan mata, kiri, kanan. Ya, dalam gadget. Semua terbentang.
Habis nak buat macam mana? Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah pada Allah hak mana kita mampu. Ya, tapi kalau dah terjebak, istighfar. Ya, istighfar banyak-banyak. Okey. Baik. Sesungguhnya apabila seorang hamba berbuat satu dosa, maka ada bintik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, maka hatinya mengkilap, bercahaya. Tapi jika bertambah dosa, maka bertambah pula bintik hitamnya di hatinya. Hal itu sesuai dengan firman Allah, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Pada ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita, ya, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita dah berdosa, cepat-cepatlah istighfar dan bertaubat. Senang cerita. Apa juga kesalahan, taubat. Kerana taubat itulah yang akan membersihkan diri kita. Berlaku dosa kecil. Dia ada kategori dosa-dosa ni, hanya Allah yang mengetahui kedudukannya. Tetapi ada dosa-dosa yang mampu dihapuskan dengan berwuduk, mampu dihapuskan dengan pergi ke masjid, mampu dihapuskan dengan bersujud, mampu dihapuskan dengan amalan-amalan tertentu. Ya, tidak dinafikan. Tetapi ada dosa-dosa yang kita tak tahu, yang mana kita mungkin merasakan ringan, tetapi di sisi Allah berat. Seperti mana Aisyah mengatakan, ya, kamu menganggap satu amalan itu seperti seekor lalat yang duduk di atas hidung, kamu tepis. Itu orang munafik. Tetapi orang yang beriman melihat satu dosa seperti gunung yang sedang sedang nak dijatuhkan ke atas kita. Oleh kerana itu kita kena faham elok-elok bahawa dosa-dosa akan memburukkan hati kita, akan merosakkan hati kita, dan cara menyelesaikannya ialah dengan istighfar ataupun bertaubat. Ya, istighfar ataupun bertaubat. Teruskan bertaubat, siri bertaubat. Kita tak tahu taubat yang mana Allah akan ambil, tapi kita tahu bahawa Allah itu Maha Pengampun. Dia tak akan biarkan kita yang dah bertaubat bersungguh-sungguh, ya, melainkan Dia akan ampunkan dosa kita, dan kita harapkan Allah ampunkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara perkara yang menakutkan disebabkan dosa-dosa ini, Allah berfirman lagi, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Rabb, kalimah Rabb, apabila disebutkan kalimah Rabb, satu kalimah yang agung yang mesti ada dalam jiwa kita, ya. Bila sebut kalimah Rabb, dah ada dalam perasaan kita keagungan Allah, kemuncak keagungan, kehebatan, segala superpower dimiliki oleh Allah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, latih, ya, kalimah Rabb itu disebut, dia ada rasa gegar jiwa tu. Ya, wallahu alam. Saya bagi tahu begitu kerana perlu, ya, perlu. Kerana ianya akan menjadikan perasaan kita bila sebut kalimah qul a'udzu birabbin nas, kita dah tergambar kehebatan kerajaan atau kehebatan Allah itu sendiri. Tapi kalau kita Rabb tu macam Tuhan biasa, silap. Ya, itu pasal dia kata, bila dikatakan apa dia? Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat wajah Tuhannya. Ya, kalimah yang menunjukkan kehebatan Allah, keagungan Allah, yang mana kita akan melihatnya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat ini. Yang mana apabila Al-Quran mengatakan terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang akan menyaksikan wajah Allah di hari akhirat. Ya, dalam ayat surah apa ya? Dah lupa dah. Surah Al-Qiyamah. Ayat apa dia? Tak dengar. Buka. Nombor 3 apa dia? Allah kata. Baca lah. Terlupa pula. Okey. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin na'imah ila rabbiha nadhirah. Okey. Pada hari waktu itu, ila rabbihim wujuhun yawma idzin nadhirah. Okey. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu
muka-muka mereka ceria. Ya, kerana apa? Kerana dapat melihat Tuhan mereka. Okey. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mentafsirkan ayat ini. Lalu dia mengatakan, inilah tanda ataupun ayat ataupun bukti bahawa kita akan melihat wajah Allah. Bagaimana? Laisa kamitslihi syai'. Tidak sama dengan makhluk. Apa yang paling penting, ya, Allah itu tidak bersifat dengan sifat makhluk. Maka bila dia mengatakan kita akan melihat, kita beriman. Satu. Dan kedua, bagaimana? Hanya Allah yang mengetahui. Yang penting kita beriman. Dua. Dan itulah kemuncak nikmat bagi ahli syurga. Ya, kemuncak nikmat bagi ahli syurga. Apa kemuncak nikmat bagi ahli syurga? Ialah dapat melihat wajah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita. Cukup dalam kisah, ya, Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf. Bagaimana kedudukan wajah Nabi Allah Yusuf? Ya, kalau kita tengok balik dalam surah Yusuf, kita menyaksikan bagaimana wanita-wanita yang menyaksikan wajah Nabi Yusuf. Ya. Sampai terpotong tangan jari itu kerana kecantikan, kehandsoman. Ya. Nabi Yusuf itu tak rasa nak menceritakan bagaimana sesuatu yang bermain dengan mata kita jadi asyik, kita tak perasan. Cantiknya Yusuf, ya. Dikatakan cantik. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia diturunkan. Itu. Jangan wajah kita orang tengok nak muntah. Ya. Tak selera orang makan. Tapi Nabi Yusuf begitu. Yang dikatakan, saya tak pasti kedudukan hadis itu. Ya. Tapi saya pernah baca dihasankan hadis tersebut. Kecantikan Yusuf dan Rahil ibunya, ya, separuh kecantikan Adam. Ya, separuh kecantikan Adam. Boleh gambar Adam macam mana? Nabi Adam. Oleh kerana itu Adam dijadikan di dalam syurga. Cantik. Silap-silap kalau Adam muncul pada zaman sekarang, bukan potong tangan, tu dia potong tengkuk semua. Cantik. Dan ahli syurga cantik. Itu janji Allah kepada kita, ahli syurga cantik. Walaupun muka pada hari ini setengah tu poyo je kan. Muka. Tapi di sisi Allah, mereka itu akan menjadi orang yang paling cantik. Kerana ahli syurga dikatakan semua cantik. Sehingga kan wanita-wanita mengatasi bidadari-bidadari syurga. Ya. Subhanallah. Itu janji yang kita lihat melalui hadis-hadis yang Rasulullah terangkan. Kecantikan ahli syurga. Ya, cuba baca. Jadi, wanita-wanita jangan cemburu pada suami nakkan bidadari. Ini awal-awal dah cemburu. Heran saya. Ya, kita cerita bab bidadari, boleh ada pula jemaah perempuan yang cemburu. Ya, kenapa nak cemburu? Syurga kan. Okay, kalau nak cemburu kat sana nanti tak apa. Dunia jangan. Ala kulli hal, memang di sana tidak ada cemburu. Allah cabutkan perasaan cemburu itu. Ya. Nak menceritakan ahli syurga, wanita-wanita syurga, bidadari, cuba tengok. Dan itu kiasan kepada wanita-wanita yang beriman yang akan duduk dalam syurga. Oleh kerana itu yang Rasulullah kata Sayyidatul Ahlil Jannah, ketua wanita-wanita syurga. Ya, menunjukkan bidadari juga termasuk dalam orang yang bawah daripada wanita-wanita ahli syurga ini, seperti Khadijah, Maryam, Asia, dan seorang lagi siapa? Fatimah. Ya, ini dia Sayyidatul ketua-ketua wanita di dalam syurga. Baik. Kemudian Allah menceritakan dalam ayat ini bahawa sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Yakni pada hari kiamat, mereka mendapat suatu tempat yang tinggal di penjara Sijin. Di samping itu pada hari kiamat, mereka terhalang dari melihat Rabb mereka dan Sang Pencipta mereka. Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i berkata, dalam ayat ini terdapat satu dalil bahawa orang yang beriman akan melihat Allah pada hari itu, dan mudah-mudahan kita semua dapat melihat Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma innahum lasalul jahim." Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar
masuk neraka. Yakni di samping mereka terhalang melihat wajah Ar-Rahman, mereka juga dimasukkan dalam kategori penghuni neraka. Ya, mereka itu dimasukkan dalam penghuni neraka, lalu dikatakan summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Okey. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita orang yang mendustakan berkaitan dengan hari akhirat, maka ianya akan dimasukkan ke dalam neraka kekal abadi. Ini bagi pendusta-pendusta hari akhirat. Walaupun dia mengaku dirinya beriman, saya beriman, tapi saya tak percaya. Ya, sekarang ni fitnah besar. Ya, saya menyaksikan seorang lelaki, Wasim, apa nama dia? Wasim, seorang imam di Masjid Dubai. Subhanallah, dia berbicara lantang, tidak takut kepada Allah, kalimah-kalimah kufur yang keluar daripada mulutnya. Ya, tidak beriman dengan para sahabat. Ya, tidak meletakkan sahabat pada tempatnya. Dia kata hanya Rasulullah saja, yang lain dia tolak. Itu imam. Ya, bahasa Arab. Ya, oleh kerana itu berhati-hati, kerana subhanallah, ya, itu pasal petunjuk kita kena, kalau dah dapat, berpeganglah sungguh-sungguh. Ya, hatta orang Arab pun begitu. Na'udzubillah, jangan sampai kita ni seperti Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ahli kitab yang ada di depan Rasulullah. Depan Rasulullah kafir, tidak beriman. Subhanallah, jangan sampai begitu. Ya, cukup kita alhamdulillah ada hikmah, walaupun kita tidak ada di zaman Rasulullah, kita berada di akhir zaman, tetapi kita boleh beriman dengan Rasulullah, beriman dengan risalahnya. Itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita, dan Allah berikan kita di satu hari nanti di akhirat dapat melihat wajahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam ayat yang seterusnya Allah berfirman, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang yang berbakti itu tersimpan di dalam illiyin. Tahukah kamu apakah illiyin itu? Yaitu kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat, yang didekatkan kepada Allah. Okey. Pada pelajaran yang lepas kita telah bicarakan kitab Sijin, dan hari ini kita akan bicarakan kitab orang yang beriman, kitab Illiyin. Okey, orang yang beriman kitab Illiyin yang akan dituliskan sama juga ayat yang kita tengok, kitab Illiyin, ya. Lepas tu Allah katakan apa dia? Dalam kitab itu kitabun marqum, kitab yang tertulisnya secara pahat, ya, diukir, ya. Tetapi ditambahkan di situ ialah yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang rapat dengan Allah. Okey, jadi ini di antara perkara yang penting kita akan bicarakan pada pelajaran yang akan datang, siapakah golongan Illiyin dan bagaimana kedudukan mereka pada hari kematiannya, kerana ia berkaitan dengan hari kematian. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah dan beramal, dan kita minta Allah ampunkan segala dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu